Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagi tajuk Al-Haram dan juga Al-Makruh, seperti mana yang dijanjikan khususnya kepada pelajar daripada kelas dakwah. Okey, daripada kitab Usul Fiqh karangan Dr. Almarhum Al-Ustaz Dr. Abdul Karim Az-Zaidan. Seperti mana yang telah kita sebut sebelum ini pada ta'rif al-hukm wa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an aw at-takhyir aw al-wad'i. Jadi pada ta'rif iqtida' itu tuntut, sama ada tuntut buat atau tuntut tinggal. Jadi haram ini termasuk dalam perkara yang tuntut untuk ditinggalkan. Seperti mana yang tersebut, maka al-haram atau muharram telah ditarifkan sebagai ma talaba syari'ul kaffa anhu 'ala al-wajhi al-hatmi wal ilzam. Sesuatu yang dituntut oleh syarak daripada kita, tuntut tegah, berhenti, al-kafu tegah dan berhenti daripada buat perkara itu atas jalan hatmi wal ilzam, mesti dan patut, atas jalan mesti dan wajib. Jadi sesuatu yang dituntut oleh syarak kita tinggalkan dengan jalan yang mesti dan wajib, itu dinamakan al-haram ataupun muharram. Jadi perbezaannya, terdapat beberapa perbezaan lah sikit antara jumhur dan juga Hanafiyah, di mana jumhur tidak melihat kepada sumber dalil pengharaman itu. Sama sahaja, sama ada dalilnya dhanni atau qat'i. Seperti mana yang kita maklum sebelum ini, dalil qat'i itu ialah dalil yang sabit melalui Quran ataupun hadis mutawatirah, hadis yang mutawatir. Adapun dalil dhanni ialah dalil yang sabit yang datang daripada hadis ahad. Jadi jumhur tidak melihat sama ada dalil tersebut daripada Quran atau hadis mutawatir atau hadis ahad, semua dikira haram belaka. Apabila dia hukumnya haram, dia wajib ditinggalkan dan orang yang buat itu akan dapat dosa lah. Okey. Yang khilafnya ialah di kalangan ulama Hanafiyah, mereka menamakan perkara yang datang dengan dalil qat'i, sama ada daripada Quran ataupun hadis mutawatir. Kalau larangan tersebut datang melalui dalil qat'i, itu namanya haram. Tapi kalau datang melalui dalil dhanni, itu dinamakan makruh tahrim. Itu hanya perbezaan yang dibuat oleh Hanafiyah. Cuma kita kena faham, maksud makruh tahrim di sisi Hanafi ini bukan makna boleh buat, bukan maknanya makruh. Tidak. Tetap di sisi Hanafiyah pun, perkara yang makruh tahrim tak boleh buat, mesti ditinggalkan. Kalau buat dapat dosa. Cuma mereka membezakan itu dari segi aspek jenis dalil. Kalau dalil qat'i dinamakan haram, dalil dhanni dinamakan makruh. Dan apabila kedudukan kekuatan dalil itu berbeza, maknanya kalau dia melibatkan contohnya hukum perkara uqubah duniawiyah, maka perkara makruh tahrim ni maknanya mungkin uqubahnya ringan lah sikit daripada perkara yang haram, kerana pensabitan dalilnya itu tidak secara qat'i, tidak secara putus. Okey, bagaimana kita dapat mengetahui bahawa sesuatu larangan atau sesuatu nas tersebut menunjukkan haram? Jadi ulama' telah meletakkan beberapa sirah ataupun beberapa bentuk pengharaman macam mana kita nak memahami sesuatu itu haram. Ada kadang-kadang dengan lafaz hurmah, pengharaman. Contoh, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kamu menikahi dengan ibu-ibu kamu, wa banatukum, anak-anak kamu. Lafaz hurrimat. Yang kedua, kadang dengan lafaz nafyul hil, menafikan al-hil, mafi halal. La yahillu damu mri'in muslim. Contoh Nabi sebut tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu tiga perkara. Makna haram kita membunuh orang Islam yang lain. Dan kadang-kadang
dengan sirah nahi, larangan yang disertai dengan perkara yang menunjukkan mesti tinggal. Contoh fajtanibu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Fajtanibu tu fi'il amar, ijtanibu yang menunjukkan nahi lah, larangan. Allah Ta'ala larang buat kena jauhi daripada arak, judi dan seumpamanya. Itu juga difaham menunjukkan bahawa pengharaman perkara-perkara tadi. Dan kadang-kadang dengan tertibul uqubah, ditentukan, dikenakan balasan atas perbuatan. Contohnya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki dan pencuri wanita, potonglah tangan kedua-dua mereka. Jadi menetapkan balasan atas perbuatan itu menunjukkan perbuatan itu haram. Kemudian kita beralih kepada aqsamul haram. Haram ini ada dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama yang dinamakan sebagai muharram li zatih, perkara haram kerana zat dia, kerana diri perkara itu, iaitu ma harramahu syari'u ibtidaan, sesuatu yang diharamkan oleh syarak sejak daripada awal, sejak secara langsung, sejak mula lagi, lima fihi minal adrar, kerana ada padanya daripada kemudaratan, mafasid, mafsadah yang bersifat zati, bersifat diri perbuatan tersebut tu ada mudarat dan mafsadah, allati la tanfakku anhu, yang tidak bercerai, yang tidak boleh bercerai daripada perkara tersebut. Contoh macam zina. Zina tu haram kerana perbuatan tu sendiri mudarat dan mafsadah diri perbuatan itu. Ghairu masyru', dan perkara itu juga muharram li zati ini, apa dia bila diharamkan kerana sebab zat itu haram. Contoh khamar, contoh apa lagi, contoh babi, haram, zat itu sendiri haram, maka dia tu ghairu masyru', tidak disyariatkan langsung. Luhukul is, kesan dia akan membawa kepada dosa dan balasan atas pembuatnya. Walam yatarattab alaihi atharuhu, dan tidak akan terhasil kesan dia. Jadi kalau berlakulah contohnya jual beli riba, bila diharamkan riba itu sendiri haram, maka tidak akan ada kesan. Jual beli tersebut tidak sah, itu maksud tidak membawa kesan, tidak sah, tidak berpindah milik. Dan kata pengarang, wa qad yubahu ba'dul muharramat, kadang-kadang perkara haram ni diharuskan kerana darurah, ketika darurah. Tujuannya apa? Tujuan untuk menjaga daruriyatil khams, menjaga perkara-perkara maqasid yang 5 daruriyatul khams yang kita kena jaga itu, iaitu jaga agama, ad-din, wal nafsu, wal aqlu, wal irdu, wal mal. Jadi perkara 5 kadang-kadang kita diharuskan untuk membuat perkara haram, tujuan untuk menjaga ni. Kerana menjaga ini menjadi satu benda yang tidak dapat tidak. Contoh, katakanlah babi itu haram. Namun apabila kita diandaikan berada satu tempat yang tak ada makanan lain lah, tak ada apa-apa langsung, hanya kita diturunkan kepada satu kawasan yang hanya ada kita dan babi. Jadi kalau kita tak makan babi, babi makan kita. Jadi kita kalau tak makan akan jadi mati, menyebabkan daruriyat untuk menyelamatkan nyawa kita. Kalau kita tak makan menyebabkan mati, maka perkara makan babi yang asalnya haram diharuskan. Jadi harus itu bukan makna kita boleh makan sewenang-wenangnya, makan banyak-banyak, tidak. Harus sekadar darurah. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kemudaratan darurah, keterpaksaan itu dikadarkan dengan sekadarnya lah, untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian muharram li ghairi. Yang kedua ialah perkara yang haram li ghairi, yang zatnya bukannya haram, asalnya boleh, tapi kerana sebab lain yang mengiringinya itu jadi haram. Makana masyru'an fil asl, ialah sesuatu yang disyariatkan pada asal, walakinnahu iqtarana bimaqtada tahrimah, tapi dia diiringi dengan perkara yang menyebabkan pengharamannya. Contoh yang diberi dalam masalah ini ialah seperti seorang itu solat di atas tanah yang dirampas, atau atas jadah yang dirampas, atau pakaiannya pakaian orang dia curi. Maka sembahyang itu masyru', disyariatkan, memang kena sembahyang. Namun
dia disertai perbuatan sembahyang itu sertai perkara yang diharamkan. Apa dia? Dia guna tutup aurat dengan pakaian yang haram. Dia sembahyang atas tempat yang tanahnya haram, tanah yang dirampas. Maka itu termasuk dalam al-muharram li ghairi. Hukumnya macam mana? Hukumnya di sini terdapat khilaf di kalangan ulama. Ba'dul ulama sebagai fuqaha kata ghallaba jihata masyru'iyyatil asl. Mereka memberatkan pihak pensyariatan asal perkara itu. Mereka lihat kepada asal perkara itu. Jadi perkara sembahyang itu asalnya boleh tak? Asal memang disyariatkan. Maka mereka kata innal muharram li ghairihi, perkara haram kerana sebab lain itu yasluhu sababan syar'iyyan. Sah menjadi sebab syarak, sebab pada syar'i. Apa maksud sebab syar'i? Makna kalau sesuatu itu ada menjadi sebab pada sesuatu yang lain. Contoh, kita katakan jual beli ketika azan Jumaat. Itu muharram li ghairi. Jual beli itu harus, hukumnya disyariatkan. Tetapi diiringi perkara yang haram, iaitu ketika azan Jumaat. Maka, jual beli itu sah menjadi sebab syarak. Maknanya, jual beli boleh menyebabkan ada kesannya. Ya tarattabu alaihi atharuhu, membawa kepada kesannya. Makna berpindah milik. Makanan tu berhak kita dapat, kita makan, barang yang beli tu berhak milik kita, duit yang kita bagi pada penjual tu milik penjual. Itu maksud boleh jadi sebab syarak dan terhasil kesan dia. Lakin tetapi yalhaqahul ismu, akan menyebabkan terdapat dosa lah. Dosa daripada mana? Min jihatin nahil muttasili bihi, daripada pihak larangan yang bersambung, yang berkait itu. Itu saja. Jadi maka perbuatan ini ataupun ibadat yang dilakukan itu dikira sah. Sembahyang dalam tanah yang dirampas atau pakaian yang dicuri itu sah namun berdosa. Itu pandangan pihak pertama. Sebahagian ulama yang lain, ba'dul fuqaha, seperti golongan-golongan zahiri, mereka ghallaba jihatal fasad. Mereka memberatkan pihak kefasadan, pihak larangan yang ada pada perkara tersebut. Maka mereka pun kata fasadul fi'li, perbuatan itu fasid, perbuatan itu tidak sah, batal dan tidak harus, tak jadi langsung, tak dikira perbuatan itu. Wa adamu tarattubi atharihi, dan tidak berlaku kesannya. Waluhukul ismi, dah tentulah akan diiringi dosa. Contoh pada masalah tadi, kalau jual beli pada waktu azan, mereka kata bukan setakat berdosa, bukan setakat tidak membawa kesan kepadanya, tidak sah. Jual beli itu jadi haram dan tidak sah jual beli. Tak membawa kesan jual beli itu. Makna perpindahan itu tidak berlaku. Kena pulang balik makanan. Kena pulang balik barang yang dibeli tersebut. Ataupun kalau ibadat tu dilaksanakan dalam pakaian yang dicuri, maka kena buat balik sembahyang itu. Tak sah perbuatan itu. Itu maksudnya. Jadi golongan yang kedua ini melihat kepada pihak larangan kepada perbuatan tersebut, sehingga mereka mengatakan perbuatan itu tidak sah langsung, batal dan tidak membawa kesannya. Namun kedua-dua itu sepakat bahawa perbuatan tersebut memang berdosa lah. Sama ada golongan pertama atau kedua, semuanya kata berdosa. Cuma khilaf adakah sah perbuatan itu ataupun tidak sah. Maka terdapat dua pandangan dalam masalah ini. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbahasan perkara al-makruh. Wallahu ta'ala a'lam.